Okey, baik. Selamat datang kepada semua. Jadi saya perkenalkan diri, nama saya Ustaz Izzuan Zailani bin Ibrahim. Saya merupakan guru di SK Seri Seterjaya, Kota Tinggi Johor, dan saya merupakan guru yang terlibat aktif dalam rekaan poster ataupun reka letak design di peringkat daerah, peringkat negeri maupun di peringkat kebangsaan. Jadi untuk dari segi kita punya poster dan ni memang kepakaran saya lah. Jadi anak-anak yang pelajar-pelajar yang dalam ni sepanjang bengkel ni boleh tanya soalan di ruangan chat. Nanti kita akan bahagikan kepada guru-guru yang akan buat pembentangan. Okey, jadi saya perkenalkan, saya jemput kepada Cikgu Heriani untuk perkenalkan diri. Silakan. Okey, baik. Nama saya Cikgu Heriani dan saya juga merupakan salah seorang guru yang akan berkongsi tentang pertandingan rekaan poster digital menggunakan Canva pada hari ini. Jadi sebarang soalan juga akan boleh bertanya dalam slot saya, di mana saya akan kongsikan cara untuk kita mendapatkan akaun pro. Itu sajalah sedikit sebanyak. Okay, terima kasih kepada Cikgu Heriani. Cikgu Heriani merupakan cikgu yang pakar lah dalam penggunaan design Canva apa semua. Jadi kita jemput lagi seorang guru pakar kita iaitu Cikgu Dinesh. Silakan untuk perkenalkan diri. Terima kasih. Nama saya Dinesh Raj Kiraman dari STKT Ladang Teluk Sungat, dan pada hari ini saya akan mengkongsikan beberapa pengalaman untuk tentang asas grafik dalam aplikasi Canva. So sebarang soalan atau kekeliruan, murid-murid boleh tanya dan kita boleh belajarlah sama-sama pada hari ini. Itu saja. Okay, baik, terima kasih kepada Cikgu Dinesh. Kita ada lagi seorang cikgu. Ada tak lagi seorang? Saya rasa Cikgu Juwairiyah tak ada dalam ni, tak apa. Jadi kami juga akan menjadi juri. Seramai 4 orang akan menjadi juri bagi pertandingan ini. Jadi apa taklimat yang akan diberikan pada petang ini, mohon untuk semua pelajar-pelajar dengar betul-betul, sebab kita kemungkinan kita punya penyataan ramai. Jadi kita sangat strict berkaitan dengan syarat dan tema untuk pertandingan ni. Jadi kita akan terpilih yang terbaik lah di peringkat negeri. Baik, jadi saya akan mulakan untuk bahagian saya, permulaan. Permulaan di bahagian saya kita akan tengok berkaitan dengan kertas konsep. Kertas konsep. Boleh saya tahu pelajar-pelajar ada yang dah tengok kertas konsep ke? Boleh raise your hand. Angkat tangan yang dah tengok kertas konsep, dah baca, dah khatam. Boleh dapatkan respon tak? Ada pelajar-pelajar yang dah baca dengan teliti kertas konsep untuk pertandingan ini. Ada boleh ni? Okey. Okey, ada tak? Okey. Okey, tengok ni ada. Okey. Baik. Tak apa, mungkin ada yang belum lagi tengok. So, kertas konsep nanti saya akan sharekan dalam grup kita punya grup Classroom dalam kita punya Google Classroom. Saya akan masukkan lagi sekali kertas konsep. Jadi untuk petang ni saya akan bentangkan saya akan bentangkan yang penting-penting. Saya akan ambil poin-poin penting yang anak-anak ataupun pelajar-pelajar boleh ni. Okey, boleh nampak saya punya slide? Nampak
So slide ni pun kita gunakan Canva Okay, baik. So kita tengok. Okay, baik. Okay, so nama pertandingan adalah pertandingan reka bentuk poster digital Delima 2.0 menggunakan aplikasi Canva. Bengkel pertandingan ni adalah peringkat negeri peringkat negeri. So ini adalah poster pertandingan, mungkin pelajar-pelajar dah tengok. Okay. Jadi yang bersama dengan saya adalah murid dari dalam kategori pertandingan sekolah menengah atas. Okay. Jadi saya rasa menengah atas ni ramai-ramai dah pandai sebenarnya, mungkin ada yang dah tahu pasal Canva, mungkin dah biasa berkenaan mungkin reka bentuk poster ni kan. Mungkin dah ada yang dah pernah masuk pertanding sebelum-sebelum ni. Jadi ada syarat pertandingan yang sama, mungkin ada yang tak sama, jadi tolong tengok betul-betul kita punya terma dan syarat supaya anda tidak tak terbuat terma dan syarat tu, nanti akan ada penyertaan akan ditolak lah kalau tak ikut tema dan syarat yang betul. Okey, baik. So kita akan teruskan. Okey, baik. Pendaftaran. So untuk pendaftaran, ni pendaftaran kita ada yang lepas kita dah buat 17 hari bulan hari tu, kita dah buat webinar asas rekaan grafik digital dalam YouTube Live. Lepas tu kita ada yang hari ni lah 19 Oktober untuk dalam Google Meet dan bengkel kategori sekolah menengah atas ni lah yang kita punya bengkel ni. Kita akan gunakan platform Google Classroom sebagai platform utama untuk kita, anda boleh bertanya soalan dalam tu, boleh apa-apa soalan boleh tanya dalam tu, kita akan chat dalam Google Classroom untuk lepas ni. Okey, seterusnya, tema dan syarat. Syarat-syarat pertandingan terbuka kepada semua sekolah rendah, sekolah menengah di bawah Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Setiap sekolah diwakili oleh kumpulan dianggotai oleh 2 orang satu kumpulan 2 orang murid. Yang ni ada yang bertanya, boleh tak hantar 1 orang sahaja? Tak boleh, kita ada 2 orang, mesti 2 orang. Kalau awak nak buat seorang pun, awak ambil lah kawan-kawan awak siapa yang letak je nama dia, sleepy partner orang kata. Yang penting 2 orang sebab hadiah ada 2. Jadi mesti ada 2 nama. Dalam satu poster tu ada 2 nama. Jadi ini adalah kerja kumpulan. Dan setiap sekolah diwakili oleh kumpulan yang dianggotai 2 kumpulan murid dari kategori yang sama. Setiap sekolah boleh menghantar lebih daripada 1 pasukan. Sekolah boleh hantar seberapa banyak pasukan yang ada. Tapi mesti dari kategori yang sama. Contohnya, kalau anda kategori sekarang ni menengah atas, maksudnya anda kena cari kawan-kawan yang kategori yang sama. Kategori menengah atas lah. Tak boleh ambil daripada kawan ataupun adik ke, daripada contoh dia tingkatan 1 menengah rendah, tak boleh. So mesti cari kawan-kawan rakan-rakan yang sama kategori dengan anda. So jadi 2 orang dalam satu kumpulan. Okey. Fokus pertandingan mencukir bakat kreativiti murid dalam menghasilkan poster yang mampu menyampaikan maklumat kepada orang ramai. Okey, poster digital dihasilkan dengan menggunakan aplikasi Canva sahaja. Ini penting, ini sangat penting. Mesti guna Canva sahaja, tak boleh guna aplikasi lain. Apa elemen yang digunakan mesti dalam Canva. Kecuali kita nak logo ke, itu boleh digunakan boleh ambil dalam sumber yang lain, tetapi mesti base dia adalah Canva. Tak boleh nak guna Illustrator ke, Adobe Photoshop ke, ataupun aplikasi lain. Mesti menggunakan Canva. Okey, poster dibuat menggunakan perisian yang sesuai bersaiz A4. Ada saiz A4 A4 berorientasi landscape ataupun portrait. Landscape, portrait, macam mana landscape dan portrait tu boleh tengok rujuk kata konsep kejap lagi. Dan perlu disimpan dalam pilihan format PNG, JPEG dengan PDF. Tu tiga format tu yang kena ni. Maksudnya anda dah siap buat poster tu, mesti download dalam format antara 3 ni lah. Pilih salah satu nak format yang mana, tak ada masalah. Okey. Baik. Kalau ada nak tanya boleh terus tanya
Okey, baik. Tema dan syarat, poster mestilah hasil ciptaan peserta sendiri dan tidak diciplak daripada internet atau sumber-sumber lain. Penghasilan poster digital berdasarkan tema, sekolah menengah atas, pelantar delima keseluruhan. Okey, berkaitan dengan pelantar delima keseluruhan. Okey, saya nak sentuh berkaitan dengan hasil ciptaan peserta sendiri. Dalam Canva, dia ada template tau. Dalam Canva ni banyak sangat template. Tapi anda kena buat sendiri. Jadi kena buat sendiri itu keaslian. Anda boleh ambil, tak ada masalah, nak ambil template yang ada, tapi para juri akan tahu anda menggunakan template ataupun anda buat sendiri. Jadi nak kelebihan untuk menang, untuk dapat capai markah pemarkahan yang tinggi, kena hasil daripada ciptaan sendirilah. Tidak diciplak daripada mana-mana yang lain. Okey. Seterusnya, penilaian adalah berdasarkan keaslian, kreativiti, ketepatan tema dan kekemasan. Poster digital bersaiz maksimum 10 MB. Masa kita nak download tu, pastikan tengok saiz poster tu berapa dan mesti dihantar di pautan poster digital Johor ni lah. Setiap poster digital wajib mengandungi logo Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Boleh download logo JPNJ yang baru logo JPNJ yang 2022. Jangan ambil yang logo lama. Nanti disqualify. Okey, baik. Seterusnya, pendaftaran dan penyertaan. Semua pendaftaran dan penyertaan adalah dibuat melalui borang pendaftaran secara dalam talian. Ada Google Form, hantar dalam Google Form tersebut. Semua butiran dalam borang pendaftaran dalam talian hendaklah diisi dengan lengkap dan betul. Kena isi dengan lengkap betul maklumat anda. Maklumat yang tak betul kita tak akan terima lah. Contoh nak isi tak betul, nombor tak betul, nombor telefon ke ataupun nama sekolah tak betul, kita tak akan terima. Poster digital yang dihasilkan mesti dimuat naik ke Google Form yang disediakan oleh usaha pertandingan di pautan berikut. Poster digital Johor. Nanti saya akan masukkan dalam grup dalam Google Classroom yang ni. Okey, format penulisan tajuk fail hendak ditulis berikut. Okey, mesti dalam tajuk dia nama fail tu, nama murid 1, nama murid 2. Contoh kategori apa? Kita SMA, kategori sekolah menengah atas. Sekarang ni kita ni berada dalam kategori sekolah menengah atas. Okey, tulis kategori SMA. Lepas tu nama anda, ni contoh Aiman Farhan, contoh Muhammad Sabir ataupun contoh macam saya Izwan Zalaini ataupun Kushairi Zul Syahmi. Okey, contoh. Lepas tu siapkan nama di file tersebut dan betul upload dalam poster digital Johor ni. Penghasilan poster digital menggunakan Canva dengan menghantar link rekaan poster seperti berikut. Tetapan file, anyone with the link can view. Okey, yang ni nanti akan diajar oleh guru-guru pakar sekejap lagi. Jadi boleh tengoklah nanti. Okey, baik. Dan link ni sebut memang akan ada masuk dalam Google Form tu, akan ada satu ruangan untuk link ni. Sebab kita nak tengok keaslian, betul ke awak ni guna Canva. Begitu. Okey, baik. Seterusnya, semua penghantaran penyertaan hendaklah dihantar sebelum atau pada 30 Oktober hari Ahad jam 11.59 malam di pautan poster digital Johor ni. Mesti sebelum selepas tu dah tak terima lah. Pukul 12 malam kita dah tak terima. Merayulah secara mana pun kita tak akan terima lah. Jadi hantar awal. Untuk mengelakkan kesulitan masalah teknikal apa semua, pastikan hantar awal. Buat cepat-cepat, ada masa lagi ni, ada masa banyak lagi ni. Sekarang ni 19 Oktober. So ada masa banyak lagi, boleh buat dan hantar ke buat pendaftaran sini lah ke poster digital Johor. Okey. Baik, semua penyertaan yang diterima layak menerima ECJ penyertaan yang boleh dimuat turun di link tersebut. Okey. Siapa yang masuk, yang daftar, yang hantar akan dapat CJ penyertaan. Akan dapat CJ penyertaan dan yang menang akan dapat Johan dan ketiga. Akan ada hadiah lah. Hadiah sijil untuk yang menang. Jadi buat yang terbaik supaya anda akan dapat
menanglah untuk pertandingan poster ni. Jadi setelah saya tak nak ambil masa yang panjang, itu saja untuk ni saya tengok soalan, ada soalan tak? Okey, nak tanya kalau masuk bengkel ni tapi tak masuk pertandingan boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Tapi rugilah, dah belajar kena masuk lah kan. Kena masuk pertandingan lah. Masuk je. Menang kalah nombor 2 kita dah belajar kan. Kita dah belajar hari ni, nanti Cikgu Dinesh akan ajar macam mana nak buat poster. So buat je poster, ambil masa buat poster, hantar. Rugi, kita dah belajar tapi kita tak aplikasi, rugi. So hantar je. Nanti dapat kita dapat CJ peringkat negeri. Kita dapat CJ penyertaan peringkat negeri. Tajuk menengah rendah boleh share sekali kat tak? Tajuk menengah rendah boleh tengok balik kertas konsep. Saya tak sebab kita fokus untuk sekolah menengah ni, nanti boleh tengok dekat kertas konsep. Boleh join Telegram. Telegram untuk pertandingan ni pun ada. Nanti saya akan masukkan juga dalam Google Classroom. Okey, baik, saya tak nak berlengah masa, saya jemput dan persilakan Cikgu Heriani untuk slot selesai. Okey, baik. Saya nak test dulu, suara dengar tak? Jelas, suara jelas. Jelas Sedap suaranya. Indah. Okey, baik. Soalan dah tak ada Jika kalau nak tanya boleh dekat ruangan komen je, akan ada cikgu yang akan respon lah dekat soalan di ruangan komen. Okey, baik. Untuk sesi saya fokus kepada bagaimana pelajar boleh dapatkan akaun pro. Cuma kat sini saya nak buat survey sikit. Boleh tak siapa yang belum ada akaun pro untuk raise hand? Saya nak tengok ramai tak yang belum ada. Okey. Ramai bagus. Kita raise hand. Kita akan buat terus kita akan buat aplikasi terus semasa sekarang. Jadi kalau awak menggunakan satu device, cikgu cadangkan awak pakai 2 lah. Kalau boleh lah, kalau awak ada kat rumah jadi satu buka Google Meet, satu lagi awak boleh terus buka akaun Canva. Jadi cikgu bagi masa dekat awak login akaun Canva yang awak ada sekarang. Okey, cikgu akan createkan group, cikgu akan share dekat sini screen. Sekejap Okey, ramai yang masih belum ada akaun pro. Jadi untunglah bila awak join Google Meet pada petang ini, awak terus boleh dapat akaun pro. Cikgu akan terus buat dekat sini. Apa kelebihan akaun pro ni? Yang pertama sekali, awak akan dapat lebih banyak akses kepada elemen-elemen yang high quality, gambar-gambar grafik yang high quality, dan setting contohnya awak boleh remove background, lepas tu awak boleh save awak punya gambar sebagai PNG walaupun awak menggunakan elemen-elemen yang daripada pro. Okey, jadi dekat sini cikgu akan sharekan link. Link ni cikgu akan paste dekat bahagian komen, di ruangan komen. Jadi jika awak dah login akaun Canva, awak tekan sahaja link yang cikgu akan paste sekejap. Okey, boleh cuba tekan link tu. Link yang cikgu ada dekat ruangan komen tu, dapat tak? Kalau awak tekan, apa yang jadi? Okey, apa yang akan keluar Nur Ain Balkis bila tekan link tu? Dia cakap welcome to class tak? Okey. Laju dah ada 20 orang yang sudah berjaya masuk dekat kelas. Cikgu akan sharekan skrin.
54 orang. Okey. Teruskan tekan, kita nak awak terus masuk ke akaun Pro petang ni juga supaya awak boleh terus buat design. Kalau yang dah tak sabar sangat nak buat design tu, awak boleh terus buat. Bila dah ada akaun Pro ni lebih bersemangat lah. Macam mana ni nak tengok ni. Okay. Setakat ni dah ada 58 yang join kelas cikgu. Okay, dah 68 orang. Awak boleh juga kongsikan link tu dekat kawan ataupun jika awak ada grup lain grup Telegram yang kawan yang tak dapat join, awak kongsikan terus link ni. Okay, link ni masih boleh berjalan. Masih open. Sampai cikgu akan buka link ni sampai pukul 10 malam ni sahaja. Lepas ni cikgu akan deactivate lah. Sebabnya kita nak supaya jika ada masalah. Cikgu nanti macam nak login dekat Canva tu. Nak login dekat Canva? Okey, masih ada masalah untuk login dekat Canva ke? Kalau macam tu saya kena tunjukkan cara login daripada awal. Okey, masih ada lagi yang mencuba untuk masuk ke kelas Pro? Kita check sekarang dah berapa orang. Okay, dah 77. Okay, sambil-sambil tu bagi siapa yang dah masuk, awak boleh explore Canva yang Pro ni. Okay, 79. Dekat Google Meet kita ada 84. Jadi hampir semualah. Jadi cikgu harap semua yang masuk Google Meet pada petang ini dapat akaun Pro. Jadi ada sesuatu benda baru yang awak dapat. Tak rugi kalau awak masuk petang ni. Sharekan juga link ni dengan kawan-kawan. Okey. Okey, baik. Cikgu nak tanya, ada siapa-siapa yang ada masalah? Dia tekan link tak jadi ke? Tekan link dekat ruangan komen, dia tak jadi. Bagi siapa yang baru masuk, sekarang ni kita dalam sesi untuk mendapatkan akaun Pro kepada peserta pertandingan kategori menengah atas. Jadi bagi siapa yang baru masuk, awak boleh tengok dekat ruangan komen, cikgu ada hantar satu link invitation untuk awak tekan. Tapi sebelum awak tekan, awak kena login dulu Canva tu. Jadi sebaik sahaja awak tekan link ni, awak akan dapat akaun Pro. Cuma sekarang ni cikgu nak tanya ada siapa-siapa yang ada masalah untuk mendapatkan akaun Pro, boleh terus cakap dengan cikgu. Okey, kalau yang tak dapat login, kalau siapa yang nak login, awak kena login dululah. Gunakan akaun Delima. Gunakan akaun Delima sebaiknya gunakan akaun Delima. Cikgu nak tanya, anda kata pelajar buka Canva dan login auto Pro account-nya. Kalau pelajar tu buka sendiri guna akaun Delima yang sedia ada, dia tak dapat akaun Pro. Dia kalau nak dapat akaun Pro, dia perlu di-invite oleh satu akaun guru yang ada akaun Pro. Kena invite dulu. Jadi sekarang ni kita tengah dalam sesi untuk mendapatkan akaun Pro untuk pelajar-pelajar lah. Boleh pakai akaun biasa. Pakailah akaun Pro lagi macam-macam awak boleh akses. Kenapa nak pakai akaun biasa pula? Akaun Pro ni kalau kita subscribe harga dia sangat mahal, okey? Jadi kalau cikgu invite awak, cikgu bagi free je. Pakai. Tekan je link invitation, tak susah. Klik je.
Okey, ada apa-apa lagi soalan? Boleh tanya sebelum kita ke sesi seterusnya bersama Cikgu Dinesh. Apa maksud planta delima keseluruhan? Okey, baiklah. Saya boleh kongsikan juga sedikit maksud planta delima keseluruhan. Sebenarnya adakah awak biasa buka akaun delima? Cikgu tunjukkan ini adalah akaun delima yang disediakan oleh KPM. Okay, awak boleh login dekat sini. Sekejap kita kena share account sekejap. Cikgu share screen. Window. Okey, ini adalah akaun delima KPM. Awak kena biasa-biasakan login untuk awak nampak apakah sebenarnya akaun delima ni. Tujuan kita buat pertandingan Canva ni juga sebenarnya kita nak promosikan akaun delima KPM. Ini adalah satu paparan jika cikgu punya akaun. Okey, boleh nampak cikgu share ni nampak ya. Okey, ini paparan guru. Sebenarnya untuk murid pun macam-macam ada dekat akaun delima ni. Untuk kategori menengah atas, kita bagi tajuk yang lebih meluas supaya tahap tinggi lah sebab ini kategori yang paling atas sekali dalam pertandingan Canva ni. Jadi awak kena fikir sendiri macam mana awak nak susun semua yang ada dalam delima ni secara ringkas dalam satu poster bersaiz A4. Cikgu akan tunjukkan contoh poster tu, tapi ini adalah contoh bukan inilah caranya semestinya buat macam ni, tidak. Ini contoh sahaja. Macam mana awak nak mudahkan penyampaian maklumat dalam satu kertas A4. Sekejap cikgu share screen. Sekejap lagi cikgu jawab soalan-soalan Awak boleh juga buat research dekat Google. Cikgu pun jumpa gambar ni daripada Google. Ini contoh. Bukannya mesti macam ni Okey, ini adalah contoh macam mana awak nak adakan satu maklumat tentang akaun delima dalam satu poster. Dalam satu poster. Dekat sini ada logo macam ni lah. Okey, delima ni apa yang ada dalam delima ni? Awak kena cerita, kena buat, kena ringkaskan gunakan ayat yang ringkas. Sebab aplikasi delima ni untuk guru dan juga murid. Bukan sahaja murid ataupun bukan sahaja guru. Jadi awak kena ceritakanlah cara awak nak faham, awak nak khatam akaun delima ni, awak kena godek-godek lah. Sekejap lagi awak login. Awak login akaun delima. Awak type je dekat Google delima KPM. Okey, awak login pakai email delima yang KPM bagi ke awak tu. Dan awak teroka apa yang ada dekat delima ni. Jadi awak mudahkan dalam satu poster. Bukan semestinya yang macam cikgu tunjuk ni. Awak boleh menggunakan kreativiti awak. Ni hanya contoh sahaja. Hanya contoh yang menceritakan pelanta delima secara keseluruhan. Tak ada syarat-syarat mesti nak kena macam mana Kita tak rigid. Kita sebenarnya nak suruh murid-murid ni kreatif. Menyusun maklumat dalam satu kertas A4 dalam satu poster saiz A4. Okey. Okey, baik. Kita cikgu baca soalan. Cikgu baca soalan. Boleh pakai email sendiri. Ni saya nak confirmkan dengan guru. Macam mana? Dekat syarat kita boleh pakai email sendiri ke hanya email delima Cikgu Ustaz Wai? Ada tak? Tak ada dah? Kita kena pakai akaun delima. Ya, kena pakai akaun delima. Pakai akaun delima sebab kita nak maksimumkan penggunaan delima tu. Ya, betul. So MOE mesti pakai, tak boleh pakai email biasa. Tak boleh pakai email biasa kena pakai email delima. Kalau awak pakai email biasa, batal penyertaan. Kita akan, betul. Itu tidak mencukupi syarat. Kita akan batalkan penyertaan. Kalau awak tak ingat email delima, sila rujuk dengan guru ICT di sekolah masing-masing. Kalau password dah
tak ada ke dah tak ingat, sebenarnya guru ICT awak boleh trace. Awak kena contact guru ICT lah. Cikgu kena login email MOE atau email sendiri. Sila gunakan email MOE. Okey, ini apakah maksud pelantar dilema tadi saya dah tunjukkan secara ringkas. Awak kena study pelantar dilema tu, awak login, awak tengok apa yang ada kat situ, awak ringkaskan maklumat. Jadi sebenarnya poster yang awak buat ni adalah infografik. Poster yang berbentuk infografik, ada info. Jangan letak gambar delima semata-mata. Kita nak ada info. Macam mana nak buat akaun delima? Tak ada buat memang setiap murid dapat. Awak tak boleh buat sendiri, setiap murid dapat akaun delima. Jadi awak kena contact guru ICT sekolah masing-masing. Boleh pakai akaun personal, sayanglah kenapa nak pakai akaun personal, sebab petang ni kita boleh terus dapat akaun pro. Kalau boleh pakai yang pro, sebab bila pakai yang pro ni terus dapat akses kepada macam-macam grafik yang lebih banyak, elemen yang lebih banyak. Okey, ini sahaja soalan dekat ruangan komen. Jika ada soalan boleh terus tanya, kerana lepas ni kita akan pergi kepada sesi sesi asas infografik bersama Cikgu Dinesh. Boleh nanti kita akan share video ni di Google Classroom. Google Classroom kategori menengah atas. Boleh akses dekat situ. Segala maklumat kita akan share dekat Google Classroom lah. Okey, dah tak ada soalan, cikgu anggap tak ada masalah tentang sharing. Awak boleh kongsikan link untuk dapatkan akaun pro tu kepada kawan-kawan hari ni sebab akaun tu 24 jam je link tu dia akan aktif. Okey. Cikgu rasa itu sahaja. Okey, dah tak ada soalan. Jika ada boleh je dekat ruangan komen, cikgu akan balas secara komen juga. Okey, baik. Itu sahaja daripada cikgu. Okey, terima kasih. Kita berpindah kepada Cikgu Dinesh pula. Silakan Cikgu Dinesh. Okey, terima kasih Cikgu Heriani atas pengongsian. Okey, boleh dengar suara saya? Jelas tak? Jelas, okey. Pada hari ini kita akan tengok beberapa asas grafik dalam aplikasi Canva. So, saya share screen dulu. Bergabung Cikgu Ikmal sebelah tu. Okey, Cikgu Dinesh boleh ke? Okey, boleh. Okay, boleh nampak ya? Hello, boleh nampak ke? Jelas ke? Okey, boleh nampak. Ya, baru keluar. Okey. Lihat. Okey, baik. Ini adalah salah satu contoh yang cikgu hasilkan tentang D5. So, kita sama-sama buatlah. Cikgu tunjuk step by step macam mana kita boleh hasilkan satu poster mengenai pelantar D5. Okey. Kita mula sekali lagi ya. Okey. So, seperti mana dalam peraturan, kita boleh memilih sama ada A4 iaitu portrait ataupun landscape. Okey. So ini adalah size A4. Okey, untuk cari size A4 macam mana dalam Canva. So antara caranya kita boleh klik create a design dan kita boleh type dekat sini je A4. Dia akan keluar. Beberapa option yang dia punya size lah. Sekiranya pelajar ingin nak buat dalam landscape, bentuk landscape,
boleh pun boleh juga. So size ni adalah 1080 1960 ataupun dekat home murid-murid boleh cari juga. Ya. Okey, baik. Kalau buka Canva tu dia akan tunjuk option tu. Yang ini semua size sebenarnya. Whiteboard ni size landscape. Kalau video tu kita akan create poster je kan. So, kita akan pilih lah yang bentuk gambar je. Kalau contohnya kita nak pilih landscape. Kita boleh pilih lah whiteboard. Kalau A4 tu kita akan pilih size ni. Kita perlu fikir dulu. Nak pilih apa? Size apa dulu? A4 ke atau landscape? So seperti mana cikgu tunjukkan, cikgu hasilkan satu poster, contoh poster dalam bentuk A4. Okey, baik. Kalau first step tu kita dah pilih blank page saja dalam size A4. So kita kena mulakan kita punya rekaan lah. Contohnya kalau pelajar nak type D5, tajuk dia D5 ke atau D5 KPM ke, so kita boleh pilih teks dia dari sini. Sama ada nak guna teks yang biasa ke atau ada option yang banyak juga. Sekiranya pelajar guna Pro Canva saja, dia ada special effect macam ni. Kalau guna Acrobat biasa, kita tak adalah, kita akan guna yang biasa-biasa je. Tak ada font yang menarik. So sebab itulah pelajar-pelajar kena guna Canva Pro. So contohnya, okeylah kita ambil, okey ni. Contoh je, contoh. Okey. Kita boleh ubah ni. Ubah punya body. Ya. Maaf ganggu cikgu, tapi skrin cikgu Ya, boleh. lagging. Skrin cikgu tak nampak apa-apa. Tak nampak. Okey, sekejap. Okey, sekejap. Sekali lagi. Dalam bentuk black letter. Bila masukkan dalam page black, dia akan besarkan kepada black. Ada dia boleh double click gambar yang ini dan kita bagaimana yang sekarang supaya kita supaya itu adalah Okey, kita setakat ni okey kan? Step 1 kita create size dulu. Dan step 2 tu kita akan start dengan teks. Okey? Baik. Okey. So benda ni boleh edit lah sebenarnya. Dan kalau sekiranya kita nak tukar color dia ataupun nak resize dia pun boleh.
ikut kreativiti pelajar masing-masing. Macam ni. Lepas tu dia dalam purple kan warna ungu je. So ikut pelajar lah. Pelajar suka warna apa kita boleh tukar je. Okay. Dan kalau nak tukar background tu, okay, kalau contoh cikgu guna warna plain je. Warna satu warna je. Sebab cikgu nak bezakan kontra dia. Kalau murid nak cari gambar pun boleh. Dekat photos ni, murid boleh carikan gambar lah yang berkaitan dengan D5. Contohnya sekolah ke, boleh just search school. Nanti kan keluar lah gambar-gambar yang berkaitan dengan sekolah ataupun gambar yang berkaitan dengan pembelajaran digital. Boleh juga. Contohnya lah, kita ambil gambar ni. Jadi kita boleh resize, kita boleh drag dia. Okay. Dan kalau ikutkan cikgu punya poster ni, ni semua cikgu carilah dari Google je. Sebab dalam Canva tu bukan semua elemen kita boleh dapat. Elemen yang seterusnya. Kalau kita nak carikan gambar macam ni, contohnya gambar buku teks ni. Atau gambar TV, kita boleh search saja. Dia ada banyak option. Logo kan dekat sini, EDU. Itulah. Pro tu. Kalau murid gunakan ikon yang biasa, boleh guna gambar-gambar yang biasa je. Kalau guna Pro punya Canva, kita boleh ambil ikon-ikon yang lebih menarik. Murid-murid boleh carikan lah yang berkaitan dengan D5. Contohnya ni antara kandungan lah dalam petai 5. Ada petai digital, ada di KPM, pusat sumber. So murid boleh carikan ikon-ikon yang berkaitan. Contohnya kereta di TV, just type TV je, dah cukup dah. Itulah kalau murid nak carikan ikon tu, boleh cari dekat elemen. Teks kita dah tengok dah, elemen dah tengok. Yang seterusnya ni sekiranya contoh carikan elemen memang tak. Kita type KPM. Dia tak tunjuk logo. Apa murid-murid berbuat dekat Google ini. Ambil tu, lepas tu boleh upload file. Contohnya ni logo KPM ni cikgu upload sendiri. Just tekan upload file. Tapi sebelum tu kena Google Image. Dan kita boleh tekan je. Tapi ni ada background putih kan? Sebab itulah kena guna Canva Pro. Kalau Canva Pro background gambar yang siap background dah. Dia ada currency problem. Sekali lagi, okey. Dua sini. Background. Dia dapat dah dia punya logo. Murid-murid boleh research dia lah. Boleh je. So, kalau cikgu tu, cikgu suka letak dekat corner right atas.
Kalau contoh macam ni, ini juga dari Google juga, logo D5. Tapi warna dia tak kontras kan? So ikut kesesuaian. Kita kena tengok kontras dia. Kita boleh carikan logo juga. Ni kita boleh upload logo sendiri. Kalau tekan more, tu adalah. Tapi ni more ni. Biasanya sini. Ada banyak front juga. Ini tekan tukar. Centralize pun kita download dalam background, fotos pun sama je. Fotos dengan background tu dikira-kira sama lah. Kita boleh pilih back atau background array boleh. Okay. Dan janganlah yang saya nak bagi. So murid-murid nak buat misalnya murid boleh cari aplikasi digital kan. Digital juga. Contoh macam ni. Yang menarik. Boleh ada idea lain ke kreativiti je. Itu boleh suara-suara ni. Itu je lah, dia je banyak option. Kita perlu fix lah kita punya mind tu. Kita nak buat mengikut tema apa. Digital ke, kita nak buat macam fancy ke. Betul tak? So kena hasilkan poster dan masukkan sebanyak mungkin kandungan atau info DPM ni. So sebelum menghasilkan poster tu, murid-murid kena research lah apa yang kandungan ada dalam D5, apa kebaikan D5 yang berguna bukan dalam poster. Muatkan sampai info dia padat lah dalam satu poster tu. Sampai kita tengok poster tu jelas apa tu D5, aplikasi D5 tu apa. Itulah yang poster yang baik. Okay. So itu saja dari saya. Ada apa soalan ke atau kekeliruan? Kalau soalan boleh tanya. Kalau tak ada soalan, itu sajalah daripada saya. Terima kasih. Okey, terima kasih Cikgu Dinesh. Kita baca sekejap soalan dekat ruangan komen.
Dekat sini dia kata, cikgu kira download macam biasa kat Google lepas tu letak dekat Canva. Download apa tu ya? Gambar ya? Kes ni awak boleh buat kalau gambar tu Canva tak ada. Contoh macam awak nak cari gambar aplikasi Quizzes logo dia. Kalau Canva tak ada, awak boleh cari kat Google. Tapi biasanya ada ada dekat elemen Canva. Kalau awak dah masuk dekat kelas pro, account pro, adalah. Okey, poster ini ada last date ke atau untuk hari ni sahaja? Poster ni last date 30 30. Okey. Bukan hari ni cuma bengkel bengkel untuk awak kita pandu supaya guru-guru ni boleh memberi panduan kepada awak cara untuk buat reka bentuk Canva. Okey, soalan daripada Nur Alia. Dekat mana saya nak tengok syarat penyertaan? Okey, contoh jumlah murid dalam satu pasukan, individu, tema dan sebagainya. Yang ini awak boleh tengok kertas konsep yang sudah di-upload dekat Google Classroom. Dekat Google Classroom, kita dah upload dah kertas konsep. Jadi awak kena study kertas konsep tu. Dekat situ ada syarat pertandingan dan sebagainya lah. Cikgu, logo delima boleh dapatkan di mana? Okey, cikgu nak bagi tips kalau awak nak dapatkan logo delima ataupun apa-apa sahaja gambar yang tak ada background, awak boleh Google dekat situ, awak tambah perkataan PNG dekat belakang. Contoh delima PNG. Nanti awak akan dapat yang tak ada background. Cuba. Nanti gambar pun high quality. Awak type delima PNG. Nanti dia akan keluar yang transparent background. Size poster A4. Size poster adalah A4, tak kisah landscape atau portrait. Okey, soalan daripada Siti Muawanah. Macam mana nak menghantar poster? Nak hantar poster ni melalui link. Cikgu Izzuan dah terangkan sebentar tadi. Tak apa, nanti awak akan boleh tengok dekat Google Classroom. Kita akan sharekan link macam mana awak nak hantar poster. Okey, soalan daripada Nur Amira. Cikgu, poster tu kalau kita masukkan bahan yang boleh gerak-gerak, tak boleh. Poster ni tak boleh letak bahan boleh gerak-gerak. Itu bukan poster namanya. Tak boleh hanya gambar yang statik sahaja. Okey, baik. Dekat sini cikgu nak tambah sikit. Cikgu nak share kalau awak nak mendapatkan elemen-elemen yang menarik dekat Canva. Contohnya cikgu sharekan screen. Sekejap ya. Okay, nampak Okay, nampak ni cikgu nak sharekan screen. Canva ni dia punya power ataupun kelebihan dia adalah pada elemen. Elemen ni lah, dekat sini lah dia punya kelebihan. Elemen dia telah sangat banyak, lagi-lagi kalau awak ada account pro. Jadi nak dapatkan elemen tu sebenarnya ada keywords, ada kata kunci dia. Kalau awak letak keyword yang salah, awak tak dapat elemen yang awak nak. Dan cikgu bagi tips cara nak dapatkan elemen yang menarik. Awak semua mesti ada account Instagram. Okay, cikgu type je lah. Awak semua mesti ada account Instagram, betul? Jadi dekat account Instagram ni, awak search dekat bahagian search ataupun hashtag dekat situ. Awak cari Canva Pro Element. Okay, Canva Pro Element. Dekat sini sangat beribu-ribu kod elemen untuk Canva. Contohnya cikgu tunjuk kat sini. Bila cikgu cari dekat elemen, dekat bahagian search anything ni, sebenarnya kalau nak keluar satu elemen yang tepat, awak kena masukkan kod. Kod ni nak dapat kat mana? Awak memang kena search. Awak kena follow Canva Coach Canva. Coach Canva ni daripada luar negara ada, memang daripada overseas lah, USA, India. Bila awak dah biasa search dekat Instagram, dia akan keluar tau.
dekat suggested dia macam asyik keluar dekat awak punya timeline lah. Okey, jadi antaranya yang cikgu follow ni dia daripada Indonesia. Dia sharekan satu kod yang cikgu pun rasa sangat bermanfaat untuk awak gunakan untuk buat infografik. Kod dia adalah, nanti awak search nama dia, cikgu akan bagi nama-nama coach Canva dekat Google Classroom yang awak boleh follow. Awak boleh follow, dia akan share macam-macam cara nak buat infografik. Awak boleh tengok cara dia. Okay, kod dia adalah NAFL. Ni tak apa, nanti cikgu share kod ni, jangan risau, cikgu nak tunjuk je. BGEO. Alamak, sekejap N ni besar. NAFL BGOM. Okey, ni tak keluar pula. Kod dia ni adalah, ataupun awak cari grafik label list. Dia label-label yang macam ni. Okay, kita susah nak dapat label-label untuk awak letak teks. Label-label ni awak kena letak ayat yang betul. Infografik label list. Tak banyak keluar kalau awak letakkan kod dia memang keluar banyak. Nanti cikgu akan sharekan kod-kod tu, tak sempat nak buat. Okay, jadi label-label yang premium macam ni lah. Jadi bila awak add tu, awak punya infografik tu nampak macam lebih pandai, macam bagus lah gitu kan. Jadi ni contoh label-label ni, awak kena letak kata kunci yang betul dekat elemen untuk awak cari. Contoh dia, ayat dia adalah infographic label list. Macam mana awak nak adakan label list untuk awak isi teks dekat dalam ni contohnya inilah. Okay, tak apa, nanti dekat Google Classroom cikgu akan share juga coach Canva untuk awak follow supaya awak dapat idea macam mana nak buat infografik, dan dia akan sharekan elemen-elemen yang menarik untuk awak gunakan. Okay, baik, itu sahaja yang cikgu boleh tambah. Okay, ada penambahan lain tak ataupun ada soalan? Macam mana nak join Google Classroom? Okay, Google Classroom ni awak boleh join melalui kod yang kita dah share. Okay, tak apa. Cikgu akan sharekan kod sekejap dekat sini, dekat ruangan komen. Awak masukkan kod ni dekat Google Classroom lah, nanti awak akan dapat join Google Classroom untuk menengah atas. Okay, sekejap cikgu cari kod dia. Menengah atas menengah atas. Okey, ni kelas kod. Awak boleh tekan yang cikgu hantar tu. Awak tekan link tu, awak akan terus masuk ke Google Classroom. Kelas Google Classroom. Cikgu ni kongsikan juga yang Google link yang Canva tadi. Sekali lagi, kok ada yang baru masuk ni. Okey, link nak dapat pro Okey, baik. Ada untuk yang baru masuk yang belum mendapatkan akaun pro Canva, awak boleh tekan sahaja link yang cikgu baru hantar. Ini adalah link untuk mendapatkan pro Okey, boleh tekan sekarang. Cikgu edit pakai telefon boleh? Boleh, tak ada masalah. Asalkan menggunakan aplikasi Canva. Ada yang tanya, saya cari kertas konsep dalam Google Classroom tak jumpa. Tak jumpa kertas konsep Okay, sekejap saya hantar dalam. Yes, Cikgu Izzuan akan hantarkan semula. Cikgu Izzuan akan addkan semula kertas konsep dalam Google Classroom. Cikgu boleh tak hantar balik link pendaftaran? Link pendaftaran pun kita akan sharekan.
Cikgu Izzuan nanti akan sharekan di dalam Google Classroom. Okey, untuk pengetahuan pelajar semua, pada hari ini jika awak join bengkel ni akan disertakan sijil. Okey, awak boleh dapat sijil kerana join bengkel ni lah. Okey, link, sijil juga semua maklumat ada dalam Google Classroom. Awak kena rajin belik-belik ya maklumat dekat Google Classroom tu. Okey, kita tengok lagi soalan. Okey, tak ada Nak dapatkan logo KPM dekat kertas konsep. Nanti Cikgu Izzuan, bila Cikgu Izzuan hantar kertas konsep dekat situ, dia bagi link untuk awak download logo JPN, logo JPNJ. Kalau logo KPM tak perlu masukkan, hanya masukkan logo JPNJ dan delima. Itu awak boleh Google. Okay, awak boleh cari dekat Google. Panjang dan lebar saiz, saiz A4 sahaja. Panjang dan lebar untuk saiz tu adalah saiz A4. Jadi pada Canva tu nanti awak pilih A4 document. Template A4 document. Jadi dekat situ dia akan bagi saiz A4 lah. Link Canva aktif 24 jam. 24 jam, jadi cepat-cepat masuk untuk dapatkan akaun Pro. Ada apa-apa lagi perkongsian daripada cikgu-cikgu? Ataupun soalan, boleh je komen. Okey, ada soalan lagi? Ada soalan lain boleh tanya sementara kita masih lagi buka ni. Sebab kalau ikutkan kita sampai 1 jam je Ada lagi ke? Kita sampai 3.45. Okey, 3.45 petang. 3.45. Okey, sekejap cikgu tengah cari link untuk petang ni. Tadi ada tanya berkaitan dengan logo JPN Logo JPN pun ada dalam kertas konsep. Ada link untuk download logo JPN. Logo KPM tak perlu masuk. Kalau nak masuk boleh search lah. Kalau nak masukkan juga, tapi tak payah masuk pun tak apa. Okey, link yang cikgu hantar tu adalah pendaftaran kehadiran bengkel pada petang ini. Awak boleh tekan dan daftar. Okey, link yang cikgu hantar tu, link yang terbaru, cikgu letakkan tajuk dia, pendaftaran kehadiran bengkel dalam talian rekaan poster digital menggunakan Canva. Jadi ramai-ramailah isi. Link tu aktif 48 jam. 2 hari maknanya kalau kawan awak tengok rakaman malam ni, masih lagi boleh isi link ni. Okay, ada soalan lagi? Okey, soalan daripada Nur Alia. Cikgu, saya tak faham tentang link Canva Pro, buka 24 jam. Kalau saya buat poster lewat, saya tak dapat guna link tu ke? Tak, awak tekan link tu sekarang. Awak akan dapat Pro sampai bila-bila. Maknanya link tu kalau orang yang jam ke 25 dia baru tekan, dia dah tak boleh dapat Pro. Once awak dah tekan, awak akan dapat Pro sampai bila-bila. Jangan risau. Awak nak buat lambat-lambat pun tak apa. Yang penting awak tekan link tu dan awak grab Pro punya account sekarang. Kerana 24 jam lagi link tu dah tak aktif. Tapi kalau awak dah dapat Pro sekarang, awak akan dapat je. Okey, dia tak tarik balik. Okey, jangan risau. Okey, saya nak tanya juga, dah masuk ke grup Telegram pertandingan ni? Ada yang dah masuk? Cuba raise your hand. Sebab dalam tu pun ada maklumat-maklumat berkaitan dengan program pertandingan ni. Kita itu tapi semualah, itu dalam grup Telegram tu memang semua kategori ada.
Okay, ada yang dah masuk. So dalam tu juga ada maklumat-maklumat berkaitan dengan program ni lah, berkaitan dengan pertandingan ni. Cuma dia semua kategori ada dalam tu. Jadi untuk Google Classroom ni function dia untuk kategori menengah atas sahaja. Jadi untuk lebih fokus, kalau nak tanya soalan apa semua, boleh tanya dalam Google Classroom. Nak tanya soalan untuk lepas-lepas ni lah. Untuk lepas-lepas ni awak boleh tanya soalan dalam Google Classroom tu. Nak tanya apa-apa pun boleh, tak ada masalah. Kalau nak tengok dalam grup Telegram tu pun boleh. Dia maklumat untuk semua lah. Tapi dia tak boleh tanya soalan lah sebab dia channel dalam tu. Okay. Jadi apa lagi soalan-soalan yang boleh kita ni? Tapi saya tak risau sangat sebab yang kategori kita ni menengah atas. Jadi mungkin ramai ada yang dah pandai buat Canva kan. Ada yang dah pandai. Kalau tak pandai pun boleh belajar tu. Ada masa lagi kita belajar. Okey, ada soalan lagi tu. Nur Alia, dia kata saya dekat asrama, esok petang baru boleh balik. Jadi dia nak guna laptop, tak sempat nak dapatkan Canva Pro. Okey, tak ada masalah. Awak sekarang tengok Google Meet guna handphone kan? Jadi awak tekan link tu guna handphone pun boleh. Awak tekan je link tu. Asalkan awak tekan link tu guna handphone ke laptop ke, awak boleh dapat account Pro. Kalau ada masalah, awak boleh tanya lagi dekat Google Classroom ataupun dekat ruangan komen. Sementara kita tak habis lagi ni. Okey, awak boleh dapatkan menggunakan handphone, jangan risau. Okey, baik. Saya kongsikan ni Google Site pertandingan. Google Site untuk pertandingan ni pun ada juga maklumat. Nampak JPN dah sediakan banyak platform untuk pastikan maklumat kita ni sampai. Ada dalam Telegram pun ada, dalam Google Site pun ada. Jadi boleh tengok, takut kita nak platform banyak sangat kita boleh akses supaya kita tak terlepas maklumat berkaitan dengan pertandingan. Tema dan syarat pun dah ada dalam Google Site ni. Okey, semua dah rasa maklumat dah jelas, dah diberitahu dalam Google Site pun ada, Ketah Konsep ada, dalam Google Classroom pun ada. Jarang ada pertandingan sampai banyak sangat platform ni supaya maklumat tak lepas lah. Jadi memang betul-betul nak bagi peluang pada pelajar-pelajar untuk join pertandingan ni. Okay. So Cikgu Hairani boleh share sikit tak tips-tips nak guna trik-trik apa ataupun dalam Canva ni, apa yang lagi yang boleh, yang menarik kita guna Canva ni? Tips-tips ya. Saya pun banyak refer kepada Canva Coach. Jadi Canva Coach ni sangat bagus sharing dia. Awak hanya perlu cari dekat Instagram, awak dekat ruangan search tu awak type je Canva Coach. Dia akan keluar ramai sangat coach daripada seluruh dunia. Awak type je Canva Coach tu. Jadi dia akan keluar, siap buat sharing lagi. Kalau dekat Malaysia ni tak silap saya yang sangat aktif buat sharing Canva ni adalah Don. Nama dia Don. Saya nak tunjuk kat sini pun dekat laptop saya tak boleh buka Instagram. Sebab biasanya saya memang jumpa dekat Instagram. Okay, jadi tak apa, awak type je Canva Coach. Dia punya sharing step by step. Hanya menggunakan gambar. Jadi dia punya sharing tu hanya menggunakan gambar. Maklumat tu sangat cepat dapat. Kalau video kita kena tunggu kan. Kalau gambar kita boleh swipe je. Okay, jadi tips yang cikgu boleh bagi ke awak rajin-rajinkan type Canva Coach, awak tengok kat situ sharing daripada diorang ada buat share poster, buat share infografik. Cumanya itulah, kita pakai laptop nanti kalau sempat cikgu memang akan sharekan senarai-senarai nama Canva Coach tu
dekat Google Classroom. Memang cikgu akan share, jangan risau. Okay. Okay, ada soalan lagi? Okay, ada soalan dekat ruangan komen. Cikgu, betul tak kalau dah dapat masuk akaun Canva Pro, nanti kat Canva kita tulis pertandingan poster Canva, SMA. Okay, Cikgu Izzuan dah share dah apa name ataupun awak kena rename file tu sebagai apa. Okay, semua tu ada dekat kertas konsep. Jadi awak kena rename. Untuk Canva, cikgu sharekan sekejap macam mana cara awak nak rename. Mungkin ada yang tak tahu. Sekejap, cikgu share screen. Tadi yang dah beritahu share link everyone tu dah beritahu tak tadi? Dia tunjuk. Okay, mari sini kita share sekejap. Okay, sharekan sekali lagi. Kita sharekan semula Okay, contoh. Nampak screen ni? Nampak cikgu? Okay, nampak. Okay, contohlah ini poster awak dah siap. Awak nak namekan dia, awak nak renamekan dia, awak pergi ke atas ni. Yang cikgu besarkan ni. Dekat sini lah awak nak rename. Rename ni mengikut dalam kertas konsep. Mula-mula nama sekolah cikgu Izzuan? Nama kategori. Nama kategori SMA. SMA. Siapa? Kurungan? Bawah apa tu? F1 ni? Yes. So nama? Nama. Okay, nama peserta 1. Okay. Baca nama peserta 2. Nama peserta kedua. Okay, nama kedua. Jarak je lah nama kedua. Contoh Siti. Tak, buat sempang tu. Buat sempang. Bawah tu juga. Sempang bawah tu juga. Nama contoh yang kedua Siti Maimunah. Okay, contoh jadi kat sinilah cara awak nak rename awak punya file tu. Hanya pergi dekat bahagian atas ni sahaja. Okay, sekarang syarat pertandingan dia nak awak sharekan juga link ni. Okay, dia nak awak download. Okay, cara nak download, awak pergi kat bahagian share sebelah kanan ni yang cikgu besarkan ni. Bila awak tekan dia akan keluar macam ni. Awak pergi kat bahagian download. Format yang kita terima adalah PNG, JPG, okay, itulah. PDF satu lagi. PDF dia ada 2 tau. So pilih yang PDF for print. PDF for print dia lagi high quality tak silap saya kan? Betul. Okay, jadi awak boleh JPG, PNG dengan PDF print. PDF print ni high quality, file dia lagi besar lah tapi cikgu rasa tak lebih 10 boleh upload. Okay, baik. Jadi lepas awak download, tak cukup dengan tu, ada satu lagi syarat dekat bahagian share ni, awak kena link sharing. Awak kena share juga link. Kenapa kita bagi syarat macam tu? Sebab kita nak pastikan awak menggunakan akaun Canva sahaja. Kita tak nak ada yang pakai Photoshop, pakai Illustrator, kita tak nak. Jadi bila dekat sini awak klik anyone with the link dan awak copy link. Awak akan paste link ni dekat Google Form yang kita akan share dekat Google Classroom. Okay, jadi ada 2 benda yang awak kena masukkan semasa penghantaran poster. Yang pertama, poster yang file PNG atau JPEG ataupun PDF. Yang kedua adalah link. Link yang awak dah buat anyone with the link tau. Awak jangan pilih only you can access ni. Sekejap lagi kita tak boleh buka. Bila juri tak boleh buka, batal lah penyertaan awak. Awak kena pilih anyone with the link. Bukan can edit can view. Okay, dekat sini awak pilih can view cukup. Can edit nanti cikgu boleh edit, juri boleh edit pula nanti awak punya poster. Jangan pilih can edit. Dekat sini can view, dekat sini anyone with the link. Copy link, hantarlah dekat Google Form. Itu sahaja cara penghantaran.
kita ada 2 cara penghantaran kita ada 2 syarat sebab kita nak pastikan awak guna Canva lah. Okay, jelas dekat situ? Okey, ada soalan ni, dah isi link kehadiran. Okey, link kehadiran banking, okey baguslah dah isi. Lepas tu, tapi untuk link pendaftaran memang kita tak buka lagi sebab link pendaftaran untuk pertandingan ni awak kena buat dulu baru awak boleh ni isi. So, nanti pegawai yang bertugas akan buka, saya tak silap esok baru buka atau malam ni, saya tak pasti. Tapi tak apa, link pendaftaran tu awak kena isi sekali dengan nak hantar. Masa nak hantar tu baru isi maklumat apa semua, maklumat-maklumat yang diperlukan. Lepas tu terus hantar poster. Jadi bila poster dah siap dulu barulah isi link pendaftaran tu. Dia bukan link, jangan isi dulu, tak perlu isi dulu, siapkan dulu poster tersebut. Okey, tema poster adalah berkaitan dengan D5, Kelantar D5 2.0. Jadi poster berkaitan dengan D5. Apa sahaja yang awak rasa awak nak tunjukkan pada D5 ni. Poster tu infografik lah. Yang jenis poster yang kita nak buat sekarang ni adalah poster infografik. Infografik. Jadi macam mana bentuk infografik tu terpulang pada kreativiti awak lah. Nak tengok macam mana, nak buat macam mana. Tadi Cikgu Heriani dah tunjukkan contoh macam mana bentuk poster tersebut. Dalam kata konsep pun ada dia bagi contoh. Saya buka tunjuk sekejap. Ada dalam kata konsep pun dia ada dia bagi tunjukkan contoh. Ke yang dalam kata konsep tu sama dengan yang Cikgu Heriani buat tu? Sama Lain-lain. Yang contoh bukan pelantar secara keseluruhan tu sikit je. Pasal ada 5, tu pasal ada 5. Contohnya ada dalam kata konsep. Sekejap saya sharekan skrin sekejap. Okey, ni contoh dia. Okey, maksudnya mesti ada logo JPN. Mesti ada logo JPNJ, ada wording, ada logo D5. Lepas tu apalah berkaitan dengan portal. Ini contoh contoh infografik. Jadi keseluruhan apa yang maklumat yang awak nak masukkan dalam poster tu terpulang pada kreativiti awak. Awak semua, awak nak masukkan apa berkaitan dengan D5 ni. Macam ni contoh dia nak berkaitan dengan meja bantuan. So dia tutorial bagaimana nak ke meja bantuan. Sekarang ni kita nak promote D5 tu. Poster tu berkaitan kita nak promote D5 tu, penggunaan D5 macam mana. Jadi awak kena study dululah dalam D5 tu apa kegunaan, apa yang ada dalam D5. Tengok, buka balik portal D5. Ada yang belum tengok portal D5 ke? Rasa semua dah ni kot. Kalau awak rasa awak tak pernah tengok lagi portal D5 tu, rujuk cikgu ICT awak ke ataupun cikgu-cikgu awak ke, guru pembimbing, rujuk guru awak, tengok balik apa yang terkandung dalam dalam portal D5 tu apa dia. Jadi jangan buat seorang-seorang, tak tahu tanya cikgu-cikgu awak. Sebab kita ada nama dalam borang pendaftaran tu, ada nama guru pembimbing. So letak je nama guru pembimbing awak. Jadi boleh minta bantuan guru-guru awak untuk berkaitan dengan portal D5 tersebut. Okey. Berkaitan dengan technical Canva ni, masa tak cukup untuk kita terangkan pada hari ini. Jadi boleh rujuk webinar sebelum ni dalam YouTube. Awak type je pun banyak berkaitan dengan webinar berkaitan dengan bagaimana nak menggunakan Canva. Banyak boleh search.
Ataupun macam Cikgu Heriani kata tadi, dalam Instagram pun ada, pun boleh rujuk. Info sekarang ni, informasi dah banyak di hujung jari, awak boleh cari je. Okay. Sebab kita dah tak sempat nak pergi tadi. Cikgu Dinesh dah bagi tahulah sedikit berkaitan dengan Canva. So rasa dah okey untuk asas lah. Okey. Ada lagi pertanyaan? Okey cikgu, satu akaun saja. Sebab kita berkumpulan. Guna satu akaun saja. Pelajar mengambil gambar daripada Google. Boleh ambil gambar daripada Google, tapi ambil gambar daripada Google, search, tapi masukkan dalam Canva lah. Pastikan gambar yang daripada Google tu yang berkualiti lah, berresolusi tinggi. Kita tak nak gambar pecah. Gambar-gambar yang awak nak tu cuba dulu cari dalam Canva. Dalam elemen-elemen Canva tu dah banyak. Cuba cari dulu, kalau tak ada sangat barulah awak cari daripada sumber lain. Contoh tadi Cikgu Dinesh dah ajar macam mana nak cari elemen dalam Canva. Ada tunjuk tadi? Maaf saya tak sempat masuk tadi. Dah tunjuk dah. Okey bagus. Okey, lagi kita ada masa lagi 3 minit. Ada lagi rakan-rakan cikgu yang lain nak ni, ada nak tambahan ataupun soalan daripada 2-3 soalan lagi? Ada ke? Ada yang baru masuk ni apa semua, tak apa. Nanti link recording ni memang ada dalam, dia kata simpan dalam Google Classroom ni, nanti boleh tengok balik dalam rakaman lah berkaitan dengan cikgu. Yang penting tadi yang Cikgu Dinesh yang dah bagi tahu tadi, bagaimana nak gunakan Canva tu. Okay. So ada lagi? Sekali lagi saya ulang, kalau nak tiba-tiba rasa tengah buat, tiba-tiba nak tanya soalan lagi, boleh tanya dalam Google Classroom tu. Pastikan kita dah ada 93 orang dalam ni. Saya rasa tadi ada cecah, ada sampai 100 lebih tadi. Mesti dah berada dalam Google Classroom. So kita tengok Google Classroom, dah berapa orang ni sekarang Google Classroom? Kita dah ada 184 orang dalam Google Classroom. Okey, bagus. So maklumat-maklumat dah ada dalam ni. Google Classroom, jadi boleh tanyalah. Boleh tanya dalam Google Classroom tu soalan-soalannya. Okey. Okey, nak tanya lagi, satu grup 2 orang buat poster ni guna Canva 1 atau 2? Tadi dah tanya kan? Okey, dah. Dah jawab. Okey, ada lagi soalan? Kalau tak ada, kita tamat, kita ambil gambar sekejap boleh buka kamera masing-masing. Kita ambil gambar bukti awak dah sertai bengkel kali ni. Jom kita bergambar sekali, boleh buka kamera. Yang benar boleh masuk lah ni. Nanti Cikgu Heriani tolong sekali ambil gambar, screenshot kan. Kita sama-sama screenshot. Awak pun boleh screenshot, tunjuk pada cikgu awak dah masuk apa nama? Change layout sekejap saya jadikan dia kecil-kecil. Kecil-kecil. Change. Alright, okay, buka kamera. Kita nak screenshot. Tunjukkan muka yang paling lawa dan paling handsome. Okay, sekejap. Satu dah berjaya ambil. Sekejap ya, cikgu nak paste dulu. Ready? 3, 2, 1. Senyum. Okay, semula. Sekejap. Okay, 3, 2, 1. Alright. Comel semua. Masing-masing boleh screenshot masing-masing punya gambar Boleh screenshot masing-masing punya ni, nanti boleh post dalam
awak punya social media, boleh masukkan dalam TikTok ke, dalam awak punya ni lah, Facebook ke apa. So kita jangan lupa hantar dah masuk ni, hantar poster. Semoga saya doakan semoga semua berjaya. Hadiah dia lumayan tu, jangan lupa. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih pada Cikgu Heriani atas perkongsian. Terima kasih Cikgu Dinesh atas perkongsian semua. Terima kasih semua. Saya doakan semua berjaya. Kita ada apa-apa kita jumpa dalam classroom. Jumpa dalam classroom, awak nak tanya apa tanya lah. Nanti kita boleh ni. Masih boleh tanya lagi kat situ jangan risau. Okey, terima kasih semua. Okay, bye-bye. Terima kasih. Saya endkan recording.